Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 6 KSSR dalam tajuk kelajuan lagi. Cuma kita berada pada muka surat 119, kita masuk kepada unit kelajuan. Okay, hari ini kita masuk kepada unit kelajuan. Okay, ini salah satu topik yang agak macam matematik sikit lah. Okay, jom kita pergi. Okay. Unit kelajuan. Kelajuan melibatkan ukuran jarak dan masa sesuatu objek yang bergerak. Maksudnya ukuran jarak dan masa. Maksudnya sejauh mana dia boleh pergi dalam satu masa yang tertentu. Okey. Unit bagi kelajuan ialah gabungan kedua-dua unit jarak dan masa ni. Yang berikut ialah beberapa unit kelajuan. Okey, yang pertama. Okey, yang ni yang biasalah, yang paling kecil lah, yang paling senang sikit lah nak kira. Okey, dia berjalan perlahan Okey. Sentimeter per saat. CM/S. Okey, sentimeter per saat. Okey, contohnya apa? Contohnya siput. Siput kan digerak perlahan kan. Jadi kita nak tahu kelajuan dia. Kalau kita nak kira kilometer kan jauh sangat. Jadi kita ambil sentimeter je lah. Macam pembaris kita tu kan. Sentimeter. Kemudian kita perkan dengan berapa saat baru dia sampai. Lama lah juga Jadi bila kita tengok, kita ambil data siput ni berjalan. Okey, contohnya 1.3 cm per saat. Okey, siput ini bergerak perlahan kerana siput hanya dapat bergerak sejauh 1.3 cm sahaja dalam masa satu saat. Maksudnya kalau tengok pembaris awak tu 1.3 tu kan, dia boleh gerak zoom, gitu je dalam masa satu saat. Okey, jadi unit kelajuannya ialah sentimeter per saat. Maksudnya 1 cm bahagi saat lah, 1 saat. Okey. Maksudnya dalam satu saat dia boleh jalan 1.3 cm sahaja. Okey, seterusnya. Okey. Meter per saat. Ni laju sikit lah. MS. Ni biasa kalau nak tengok MS ni, biasa kalau kita main lumba lari dekat sekolah kan, kita buat larian 100 meter apa semua kan. Dia akan pakai meter per saat lah. Okey, dalam balapan kan. Okey, jadi tupai dapat bergerak sejauh 5 meter dalam masa 1 saat. Maksudnya 5 meter tu macam mana? Maksudnya awak bayangkan pembaris cikgu yang warna kuning tu kan 1 meter kan panjang dia kan. Awak susun 5 biji pembaris tu, 5 batang pembaris tu, awak lompat dalam masa 1 saat. Boleh tak awak lepas? Maksudnya tupai ni dia mampu bergerak sejauh 5 meter dalam masa 1 saat. Jadi unit kelajuannya ialah meter per saat. Maksudnya dia boleh lompat 5 pembaris cikgu tu dalam masa 1 saat saja. Sop. Kalau pernah tengok tupai bergerak, tupai dia memang gitu dia gerak dia macam sop pantas saja. Jadi dalam meter per saat. Okey. Yang ni laju lagi. Kalau dia laju lagi, kilometer per jam. Okey, kilometer per jam ni contohnya apa? Kuda. Zaman dulu kuda lah Kuda ni dia dapat bergerak sejauh 76 km dalam masa 1 jam. 76 km tu dah macam bawa kereta perlahan biasa tau. Laju sikit lah. Bawa kereta perlahan macam kita jalan dekat jalan biasa. Okay. Dalam masa 1 jam. Maksudnya kelajuan kuda, pergerakan kuda ni dia berada dalam unit kilometer per jam. Jadi dalam masa 1 jam, kalau kita biarkan kuda tu berlari, tak berhenti, guduk. Kita biarkan dia berlari 1 jam, dia akan sampai 76 km jauh dia. Ataupun contohnya, kita suruh kuda tu lari. Duduk kan. Kita cukup 1 jam, kita kata berhenti. Maksudnya dia boleh dah jalan, masa kita berhenti tu, dia dah jalan sejauh 76 km sebenarnya. Nampak tak betapa jauhnya? Okay, 76 km tu maksudnya 76,000 meter. Ataupun, nak lebih bayangkan lagi nampak, awak bayangkan pembaris cikgu yang warna kuning panjang tu, awak susun 76,000. Okay. Kuda tu boleh berlari sampai dalam masa 1 saat. Dalam masa 1 jam. 1 saat lah 1 jam. Okay. Jadi itulah kelajuan kuda. Dah macam kelajuan kereta biasa gerak bukan biasa tau, dia laju sikit daripada biasa. Kan. Okay. Soalan kebat. Mengapakah unit kelajuan kilometer per jam tidak sesuai digunakan untuk mengukur kelajuan bagi seorang murid yang sedang berjalan kaki? Kenapa kita tak boleh guna KMJ ni, kilometer per jam ni? Kan, kenapa tak kita ambil bacaan murid tu pergi sekolah dia jauh dia 2 km, kita suruh dia jalan 2 km ngek sampai sekolah berapa minit. Kita kira
Kenapa tak sesuai? Sebab kalau murid ni jalan kaki, dia biasanya tak sampai 1 jam pun, kan? Ataupun kalau dia jalan 1 jam, berapa kilometer je dia boleh pergi. Nanti jadi kenapa tak sesuai? Sebab nanti jam dia banyak, kilometer dia sikit. Contoh bayangkan dia jalan sejauh 2 kilometer, 2 kilometer, tapi jam dia selama tak sampai 1 jam. Jadi macam mana nak apa? Bukan tak sampai 1 jam, dia macam 2 kilometer tu dalam masa tak habis sejam lah, susah kan. Jadi kalau nak logiknya, awak bayangkan kalau orang jalan kaki, nak suruh dia jalan selama 1 jam, jauh kan. Lepas tu nanti bila dia jalan 1 jam, suruh dia berhenti, berapa kilometer je dia boleh jalan. Jadi agak sukar lah. Boleh bukan tak boleh, tapi nanti bacaan dia agak pelik. Jadi kenapa tak sesuai? Sebab bacaan dia tak kena ataupun sukar untuk dibaca lah. Sebab dia membabitkan ukuran dan pembahagian dan pendaraban yang agak sukar nombor dia. Okey. Jadi sambung kepada muka surat. Ini merangkumi 7.1.2. Okay, kita sambung kepada muka surat 120. Unit bagi kelajuan ialah sentimeter per saat. Okey. Meter per saat, ms. Tadi sentimeter per saat, cms lah kan. Dan kilometer per jam, kmg. Okey. Kalau dekat jalan raya, kita akan nampak kmj lah. Sebab apa? Sebab kereta kan. Kereta tu laju dia macam kuda. Kalau kat highway, 100 km sejam. Maksudnya 100 km dalam masa 1 jam kalau kita bawa tak berhenti. Meter kereta awak tu, kalau tengok naik kereta dengan bapa awak, mak awak kan, meter kereta tu yang ditunjukkan adalah meter kereta kilometer per jam. Okay. Kalau awak tengok bapa awak bawa kereta KMJ tu 70, 80, 90, 100, tu sebenarnya 100 km per jam. Okay, untuk kereta lah sebab yang paling laju. Okey, perhatikan gambar di bawah. Apakah unit kelajuan yang digunakan? Okey, kura-kura merupakan antara haiwan yang bergerak perlahan di dunia. Kura-kura ini dapat bergerak sejauh 7.6 cm dalam masa 1 saat. 7.6 cm tu, awak tengok kat pembaris sentimeter tu kan, 7 cm. Dia boleh jalan dalam masa 1 saat, zoom, sekali tu je lah yang dia boleh mampu jalan. Jadi apakah unit kelajuan dia? Dia dalam masa 1 saat kan. Kalau dalam masa 1 saat, maksudnya sentimeter per saat. Itu je lah kan. Okey, manusia yang paling laju di dunia dapat berlari dalam acara balapan 100 meter dalam masa 9.58 saat. Maksudnya dia lari 100 meter tu, maksudnya awak bayangkan 100 pembaris cikgu yang warna kuning tu. Dia boleh lari dalam masa 9.58 saat. Tak sampai 10 saat. Okey, jadi apakah unit kelajuan yang sesuai digunakan? Meter dengan saat kan. Meter saat. Jadi meter per saat lah. Yang pertama tadi sentimeter per saat. Yang kura-kura tadi sentimeter per saat. Yang melari ni meter per saat. Okey. Seterusnya kereta F1. Boleh berlumba dengan kelajuan sehingga 360 km dalam masa 1 jam. Laju awak bayangkan Jadi apakah unit kelajuan yang digunakan? Jadi kalau kereta dah tentulah kilometer per jam. Jadi kmj lah. Dia ada sempang km, sempang j gitu kan. Okey, macam tu Okey, jom uji. Alright. Speedometer pelbagai unit. Okey, tujuan. Mereka cipta speedometer atau meter kelajuan dengan pelbagai unit. Ni nak buat speedometer lah Jadi boleh tengok lah. Kalau awak nak buat kat rumah, awak boleh buat Dia agak menarik. Okey, alat dan bahan. Gunting, jangka lukis, jangka sudut, pembaris, pen, pensel, gam, kad manila, 2 jenis berlainan warna Kad manila tu kena 2 jenis warna yang berlainan lah. Okey, straw dan pita. Pelekat. Langkah-langkahnya, lakukan aktiviti ini secara individu. Okey, buat seorang-seorang je lah kat rumah Lagi PKP ni kan, kalau nak buat boleh buat kat rumah. Okey, lukis dan potong kad manila kepada 2 bentuk bulatan berdiameter 14 cm dan 18 cm. Okey, ni nampak 1.18, 1.14. Alright, kemudian lukis dan potong kad manila kepada 1 bentuk jarum jam berukuran 9 cm panjang. Seperti dalam gambar rajah di sebelah ni. Okey. Okey. Jadi tips dia kat sini, pusat bulatan boleh ditentukan dengan melipat bulatan. Kalau kita nak buat titik ni, kita nak letak dia punya jarum kan. So kita kena lipatkan 4 ni. Okey, barulah dapat pusat bulatan dekat tengah tu lah. Okey. Kemudian unit piawai bagi ukuran kelajuan dalam sistem metrik ialah meter per saat. Okey. Kelajuan dalam sistem metrik meter per saat lah. Maksudnya kalau kita kira ikut sistem dunia, ni info klik je lah Kalau kita ikut sistem dalam
unit dalam sistem kelajuan kan. Sistem metriknya meter per saat dan biasanya ditulis sebagai ms lah. Okay, sebab tu kita kata kalau kita nak tengok bacaan berapakah kelajuan cahaya, dia pakai meter per saat lah. Itu yang rasmi untuk dipakai secara universal lah. Itu contoh, maksudnya dipilih yang meter per saat. Okay, ini berangkumi 71.2. Jom kita sambung lagi buat dia. Okay. Letakkan jangka sudut di pusat bulatan berdiameter 14 cm. Okay. Okay, kita ambil berdiameter 14 cm. Kemudian, bermula dengan kosong darjah, tandakan satu titik pada setiap beza sudut 10 hingga 250. Okay, kalau untuk pengetahuan awak ni, jangka sudut ni dia ada 180. Okay, jadi awak kena tandakan kosong 10, 20, 10, 20, 30 sampai 250. Kena tandakan. Jadi awak akan dapat macam ni. Dia ada garisan-garisan ni, nampak? Kita dah tanda 10, 10, 10 ni kan. Dia ada garisan. Lukis garis lurus untuk menyambungkan pusat bulatan pada setiap titik. Lepas kita dah bagi-bagi tadi, kita buat garis tu. Kemudian, dengan menggunakan titik-titik tadi kan, 10, 10, 10 tu darjah dia. 10, 10 tu yang nilai. Ni 10 darjah. 10, nampak ni 100, 110, 120 ni kan. Yang tu. Jadi bila ada titik-titik, ada garis, kemudian awak gunakan pen, tandakan dan tulis kosong hingga 25. Macam ni. Okay, sampai 25. Lepas dah buat tu, okay, tengok bawah. Okay, bagi bulatan berdiameter 18 cm pula tadi tu untuk yang 14 cm. Kan? Yang kecil tu. Yang besar ni pula, bagi bulatan berdiameter 18 cm, ulangi langkah 4 dan 5. Buat benda yang sama macam tadi. Okay, cuma beza setiap sudut ialah 27.7 hingga 250 darjah. Okay, maksudnya tadi tu kalau kat atas ni kita tanda 10, 10, 10 kan. Dia kecil-kecil lah dekat-dekat ni kan. Kalau yang atas ni, yang bawah, yang besar ni awak tanda 27.7. Dia besar sikit lah. Nampak jarak dia lagi besar. Okay. Beza setiap sudut ialah 27.7 hingga 250 darjah. Jadi tuliskan nombor 0 hingga 90. Bila dah tanda 27.7, 27.7, 27.7, awak tandakan 0, 10, 20, 30. Okay, kemudian awak akan dapat macam ni nanti. Selaraskan skala dan lekatkan dua-dua bulatan di pusat bulatan yang sama. Okay, titik tu yang tengah-tengah tadi awak letak kat tengah-tengah. Warna kuning tu letakkan dekat bulatan tu. Okay, kemudian warna biru tu kat belakang dia tampalkan. Okay. Kemudian, okay, tulis unit kelajuan pada setiap bulatan speedometer. Dah tanda kan kat sini kan, speedometer ni. Tulis unit kelajuan. Yang belah atas tu kita guna kmj. Okay, yang belah bawah tu awak guna ms. Okay, ms, meter per saat lah. Okay, jadi tengok. Okay, tulis unit kelajuan pada setiap bulatan speedometer. Bahagikan setiap skala kepada 5 bahagian yang lebih kecil. Maksudnya, kita tengok dia buat macam ni. Kan dah bagi kan. Okay, kemudian potong hujung straw seperti dalam gambar. Lekatkan jarum di hujung straw ni. Okay. Kemudian tebuk satu lubang yang boleh memuatkan straw di pusat bulatan. Kita masuk sini lah. Kita guna straw ni supaya dia lebih mudah untuk pusingkan nanti. Okay. Pasang jarum di pusat speedometer seperti gambar darjah di atas. Okay. Pasangkan jarum dekat sini. So, okay. Gunakan hasil ciptaan speedometer kamu untuk menyatakan kelajuan dalam unit yang berbeza. Okay, maksudnya, awak tengok dekat sini, bila awak gunakan kilometer per saat dengan kilometer per jam, awak akan tahu nanti dia punya bacaan yang sama ke tidak. Okay, ini namanya speedometer. Jadi bila dah jadi nanti hasil dia macam ni. Okay, jadi kalau awak contoh kat sini kan, awak baca 30 ni 30 km sejam tu sebenarnya berapa meter per saat. Tengok bawah dia. Macam itulah bacaan speedometer. Okay, jadi soalan kat sini dia bagi, dengan menggunakan speedometer kamu, berapakah kelajuan 45 km per jam dalam unit kelajuan meter per saat. Jadi awak cari kat atas ni 45 km sejam. Okay, 45 tengah-tengah ni kan. Okay, awak tengok apa dia punya bawah ni. Mungkin 12 berapa tu. Jadi, kalau 45 tu pergi kat sini kan. Mungkin kat sini dalam 12.5 kot. Setengah kan. Tu cara dia. Jadi kalau 40 km sejam, kalau dalam meter per saat adalah 12.5 meter per saat. Mungkin gitulah. Jadi itulah cara dia untuk gunakan. Sangat menarik. Walaupun dia simple, tapi dia sangat membantu dan menarik untuk menukar unit kelajuan
kilometer per jam kepada meter per saat. Okey. Jadi saya rasa sampai situ dulu. Okey, kita akan sambung lagi dengan tajuk hubungan antara kelajuan, jarak dan masa pada kelas akan datang muka surat 122. Okey. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.